Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Faktor global dan domestik adalah antara punca kepada kenaikan harga barangan sehingga menyebabkan kos sara hidup meningkat. Ditambah dengan harga minyak mentah dan juga gas asli yang menjadi lebih mahal di seluruh dunia. Sebanyak mana pun duit di tangan, taraf hidup rakyat tidak akan banyak berubah jika harga barangan seharian terus meningkat. Jadi saya nak bercakap berkaitan dengan harga barang dan juga kos sara hidup ini bersama saya melalui Google Meet, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindung Pengguna Sabah atau CAPS bersama dengan Datuk A. Nagaraju. Selamat petang, Datuk. Selamat petang. Ya, Selamat petang. Datuk, saya terus kepada soalan. Adakah kita terpaksa menerima hakikat bahawa inilah situasinya? Kita perlu menerima kenaikan harga barang ataupun sampai bila kita harus dibelenggu dengan situasi yang menekan rakyat dan juga pengguna ini, Datuk? Ya, sebenarnya situasi masa inilah kita nak ambil situasi apa yang berlaku sekarang. Dan situasi sekarang kenaikan harga barang sekitar 10 hingga 50% buat masa ini sudah berlaku, dan kita amat tidak gembira lah, sebagai pengguna tidak gembira. So rakyat sekarang dah mula rasa terkesan dengan kenaikan harga barang. Apa yang kita dapati ialah tambah lagi dengan kenaikan harga barang basah yang baru-baru ini yang terlampau tinggi. Sebenarnya seperti kenaikan harga barang ikan, ayam dan sebagainya. Ini harga barang basah yang diperlukan hari-hari. So situasi ini agak sikit rumit, sudah menjadi tambah rumit lagi. Kerana apa yang kita dapati, kalau sekarang seorang pengguna kalau nak pergi nak makan lah, satu hari 2 kali makan lah, kita ambil satu hari 2 kali makan, RM50 macam tak cukup 2 kali makan. Keluarga biasa yang ada anak 2 ke 3 orang, lepas tu keadaan ini menyebabkan kita tidak merasa tak cukup duitnya. So saya harap we have to do something on this lah. Kita rasakan kita kena buat sesuatu. Kerana kalau RM50 untuk 2 kali makan tidak cukup, apalagi golongan B40 yang kita rasa situasi pada masa inilah, situasi pada masa ini B40 yang ada anak 5 orang anak. Bermakna itu RM50 itu memang kita cakap isi perut saja, belum lagi kos persekolahan, belum lagi kos pengangkutan, belum lagi kos perubatan, belum lagi kos-kos lain, tuan. So ini yang kita rasakan pihak pengguna. Tapi kalau kita ambil konteks Sabah dan Sarawak, kalau kita ambil konteks Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung, harga dia pula berbeza jauh kita letakkan. Contohnya, ini standard, ini bukan saya cakap, ini saya cakap dari sebelah apa yang fakta yang kerajaan punya keluarkan. Itu contohnya harga ayam standard. Harga ayam standard di Semenanjung RM8.90. Itu ditetapkan oleh kerajaan RM8.90. Tapi di Sabah dan Sarawak harga dia adalah sekilo ya. Tapi Sabah Sarawak RM10.80 hingga RM12.50. Dia ada beza antara RM2 hingga RM4 dia punya beza dia. Ikut kawasan dia, ikut jauh pendalaman dia. Bermakna kesan kita sama menghadapi apa yang berlaku di sini. Sedangkan kenaikan gaji Semenanjung dan Sabah Sarawak sama, kalau 1,500, sana pun 1,500. Sedangkan barang dia naik lebih tinggi. Sebab saya rasakan sebagai orang Sabah, so kita fikirkan tidak adil lah bagi kami. Sebab dah harga tu sangat melambung, bermakna satu barang saja harganya bezanya RM2 ke RM3.5 atau RM4 beza dia. Ya. Ya, dan juga Datuk, tadi Datuk kata kita kena buat sesuatu lah. Bila buat sesuatu ni, apa yang rakyat dan juga pengguna kena buat dan juga apa yang kerajaan perlu lihat dan juga perlu atasi, Datuk? Ya, kerajaan saya rasa kerajaan kena ambil iktibar yang lebih serius sebenarnya. Bermakna kerajaan kena ambil satu kaedah di mana kerajaan kita ni dia kena ambil, kalau bagi pihak pengguna lain, tapi kalau kerajaan
kena terus memantau harga barangan. Contohnya dia kata harga barangan kita adalah RM8.90. Kita mesti ada satu penguatkuasaan. Selepas siapa yang menjual harga barangan RM8.90 ke atas, bermakna satu tindakan mestilah diambil. Baru kita rasa tak ada orang tengah ataupun tak ada peniaga yang mengambil bahagian. Yang mengikut pengalaman kita, dalam apa keadaan pun pengguna sahaja pembeli yang terakhir akan menanggung semua kerugiannya, semua kos yang dia menanggung. Bermakna ini satu keadaan yang kurang tepat. Bermakna kerajaan membuat satu kaedah di mana dia mesti membuat satu kaedah pemantauan yang seterusnya. Bermakna kalau dia letak harganya RM10, RM10. Kalau kerajaan mesti tahu itu harga, dia mesti letakkan harga ceiling. So lepas tu kerajaan terpaksa menguatkuasakan harga ceiling itu buat masa ini. Kalau kerajaan tidak menguatkuasakan harga ceiling, bermakna peniaga akan menjual dengan harga, tambah lagi dengan orang tengah yang menambah lagi kos barangan itu tambah tinggi, maka harganya tidak boleh dikawal. Apabila harga tidak kawal, bermakna kos sara hidup sudah meningkat untuk dia orang. Bermakna mereka, saya kata, kita rasa macam terlalu terkesan terlalu terkesan. Bermakna kalau terutama B40 ya. B40 dah mula tanya sudah. Kami nak makan apa sudah dikata. So dia tahu keadaan dia susah. Dan M40 pun sudah merasai keadaan ini. So macam mana kita nak letak, kerajaan mesti membuat satu penetapan harga dan mesti ada kawalan ikut harga yang tertentu. Bermakna kerajaan juga kena syorkan kepada pembekal terus salurkan kepada pembeli. Tak payah, bermakna peniaga di sana itu diterus direct ke pembeli. Bermakna itu satu kaedah yang boleh memurahkan kawasan. Sebab kita nak elakkan orang tengah membuat keuntungan yang besar. Bermakna pembekal terus kepada pembeli. Macam mana satu kaedah yang kerajaan kena fikirkan sekarang. Bermakna dia yang jadi pembekal kepada peniaga kepada pembeli. Bermakna kita mesti buatkan satu keadaan di mana pembekal dengan pembeli kena satu komponen supaya mereka terus kepada pembeli. Dia tidak ada orang tengah di kawasan di tengah-tengah itu. Sebab saya rasa ini keadaan kerajaan ambil perhatian di bahagian ini. Dan peniaga dalam keadaan ini memang mudah untuk mereka nak sukar sikit, tapi dia kena buat cara lain. This is mekanisme yang diperlukan. Kerana kalau ada orang tengah sudah, dah harga tidak boleh kontrol. We cannot control the price. So kita nak pembekal mainkan peranan penting terus kepada pembeli. Apa cara kerajaan membantu pembekal untuk mereka terus berjumpa dengan pembeli. Itu lebih mudah untuk saya fikirkan. Ini antara suara pengguna daripada KEP Sabah yang kita perlu dengar dan juga kita perlu perhatikan, dan juga ada cadangan-cadangan tadi yang dinyatakan oleh Datuk. Datuk, saya rasa nanti kita perlu bersembang dengan lebih lanjut dan juga berbual dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu-isu seperti ini. Tapi itu sahaja waktu yang kita ada waktu ini. Terima kasih Datuk A. Nagaraju, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindung Pengguna Sabah atau KEPS. Terima kasih atas diskusi dan juga penjelasan berkaitan dengan kos sara hidup, harga barang yang meningkat dan sebagainya. Sekian dulu Fokus minggu depan. Saya Ehsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.